Ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah. Allah Rabbi. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوق. بسم الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Jelas suara jelas ataupun tidak? Suara jelas ataupun tidak? اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وذكره الغافلون. بسم الله. الله الصح.
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah taala. Kita dapat meneruskan pengajian kita kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, karangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdillah bin Abdirrahman Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Dengan sanad kita yang bersambung kepadanya masih lagi bahas dalam bab yang khusus berkenaan dengan haid dan nifas. Jadi semalam kita sudah membahaskan berkenaan dengan darah kuning dan keruh, yang mana tidak termaktub dalam kitab ni, ataupun mungkin termaktub kitab ni cuma dia letak di belakang-belakang ke, wallahu alam. Kita pun tak pastikan dululah. Jadi kita ikut susunan minhaj. Ikut susunan minhajnya patutnya dibahaslah darah kuning dan keruh itu adakah haid ataupun tidak. Tu. Hari ini kita sambung pula perbahasan berkenaan ciri-ciri darah itu kuat ataupun lemah. Syarat-syarat nak dikatakan darah itu kuat, syarat-syarat nak dikatakan darah itu tamyiz ataupun tidak. Bila nak kata tamyiz ataupun tidak, mestilah dia itu berkait dengan dua darah, iaitu darah kuat dengan darah lemah. Dan tamyiz ini, kaedah tamyiz ini terkena kepada dua perempuan, iaitu mubtadaah dan mu'tadah. Mubtadaah iaitu orang perempuan yang baru mari haid. Mu'tadah iaitu orang perempuan yang sudah beradat haid. Kedua-duanya ini boleh menjadi tamyiz dalam bab darah. Ya tu. Ala kulli hal, pada pandangan mu'tamad dia, kedua-dua perempuan ini, mubtadaah dengan mu'tadah ini, apabila dapat tamyiz darah, maka hukum dia ialah berdasarkan tamyiz. Apa maksud berhukumkan haid dia itu berdasarkan tamyiz? Iaitu darah kuat dia haid, darah lemahnya istihadah. Ni yang kita akan bahas malam ini.
Jadi semalam tu kita dah bahas keruh dan kuning itu adakah haid? Haid bila dia itu berada pada masa mumkinul haid lah. Itu atas pandangan asah. Itu pegang hak tu sudah. Ada pun hak panjang tu khilaf. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa qala syekhul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari Al-Makki rahimahullah ta'ala, katanya, maka jika ada ia baharu haid lagi mumayyiz akan ia akan sifat akan lagi membezakan ia akan sifat darah, seperti dilihatnya darah itu qawi seperti hitam dan dhaif seperti merah. Katanya, maka jika ada ia perempuan itu baharu haid. Apa baharu haid? Iaitu kategori mubtadaah. Tu baharu haid. Lagi pula bukan setakat baharu haid, lagi pula boleh membezakan ia perempuan yang baharu haid itu akan sifat darah. Boleh membezakan sifat darah. Dia baru datang haid, boleh bezakan sifat darah, maka dia panggil mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah mumayyizah, seorang perempuan yang baru haid boleh membezakan darah. Darah sifat darah itulah yang akan sebut nanti. Mana contohnya? Seperti dilihatnya perempuan. Dilihat dengan makna melihatlah. Melihatnya perempuan. Dilihatnya perempuan itu maf'ulun bih, darah itu, akan darah itu. Dilihat darah. Mana? Darah apa? Darah itu tu qawi. Apa qawi? Darah tu kuat. Mana darah kuat? Contoh dia seperti hitam. Tu contoh bagi hitam. Contoh bagi darah kuat. Seperti hitam. Dan dhaif, atah berkata qawi. Atah berkata qawi, iaitu dhaif. Mana contoh? Seperti merah. Tu okey. Jadi seorang perempuan yang baru datang haid, dia panggil mubtadaah. Yang kata mumayyizah lagi ialah dia dapat bezakan. Oh, ni darah kuat, ni darah lemah. Itu mumayyizah. Adapun ghair mumayyizah, dia tidak dapat membezakan darah haid. Tak dapat membezakan darah kuat dengan darah lemah. Tak dapat bezakan. Umpamanya, daripada hari pertama sampai hari 20, semua merah berlaku. Tanpa ada sifat-sifat yang boleh ditarjihkan kuat. Kalau dia ada merah lagi pekat, kemudian merah cair dan tak busuk, tu ada tamyiz lah tu. Tu okey. Ataupun merah yang busuk, kemudian merah yang cair yang tak busuk, itu ada tamyiz walaupun warna sama, sebab ada sifat yang lain yang menyokong, yang menguatkan dia. Ni tidak, merah berlaku, busuk tidak, cair pun cair, mau sama ya. Lagu mana? Tu ghair mumayyizah. Adapun orang yang mumayyizah terbahagi pada dua. Satu, mumayyizah sungguh, mumayyizah yang menepati syarat-syarat tamyiz. Maka orang mumayyizah yang menepati syarat-syarat tamyiz dihukumkan haidnya berdasarkan tamyiz. Mana? Iaitu darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Yang kedua, darah itu, darah yang qawi, darah yang kuat. Yang kedua ialah mumayyizah. Dia itu boleh bezakan darah, tapi dia tu tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat tamyiz, tak cukup syarat tamyiz yang ditetapkan ulama untuk dihukumkan darah qawi itu haid, maka dia kembalilah kepada hukum ghair mumayyizah, atau disebut sebagai mumayyizah faqidatus syarti. Mumayyizah yang luput syarat dia, iaitu syarat tamyiz. Yang akan datang nantilah. Okay.
Jadi darah qawi dengan dhaif. Darah qawi dan dhaif. Dia bagi contoh, qawi itu hitam, dhaif tu seperti merah. Qawi itu hitam, merah, dhaif itu seperti merah. Itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut oleh Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu taala dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut juga oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Okey. Jadi dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini, dan dalam Kanzur Raghibin ala Minhajit Talibin oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, dan Asy-Syaikh Ar-Ramli As-Saghir dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tiga-tiga kitab ini dia mensyarahkan sifat darah. Sifat darah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sifat darah menurut warna. Yang kedua, sifat darah menurut kepekatan. Yang ketiga, sifat darah menurut bau. Kemudian setiap 3 ni pula pecah lagi. Sifat yang sifat darah yang berdasarkan warna terbahagi kepada 5 pula atas istiqra' al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ashabuh, dan ashabnya lah. Mana? Yang pertama, darah dari sudut warna yang paling kuat ialah hitam, aswad. Kemudian darah selepasnya yang lebih kuat merah, merah ahmar. Kemudian darah kuat yang selepas merah itu ialah ashqar, jingga, perang atau coklat. Kemudian darah selepasnya yang paling kuat selepasnya ialah asfar, iaitu kuning. Bukan asfar. Asfar, alif sad fara, asfar, kuning. Kemudian darah yang seterusnya akdar, iaitu keruh. Akdar, iaitu keruh. Itu dari sudut warna. Jadi bila kita bandingkan hitam dengan kuning, siapa kuat? Hitam. Kita bandingkan coklat dengan hitam, siapa kuat? Hitam. Kita bandingkan keruh dengan kuning, siapa kuat? Kuning. Kita bandingkan kuning dengan merah, siapa kuat? Merah. Ini ikut tertib. Itu sifat warna yang pertama berdasarkan darah. Sifat berdasarkan warna. Sifat darah yang kedua ialah berdasarkan bau. Berdasarkan bau. Terbahagi kepada 2. Pertama, dari sudut bau yang paling kuat ialah bau busuk. Dan yang kedua, muqabil dia, iaitu darah itu tidak busuk. Itu ialah 2 tu ya. Dari sudut kebusukan 2 sahaja. Yang pertama paling kuat ialah busuk, yang kedua tidak busuk. Tu yang sifat darah yang kedua. Sifat darah yang ketiga ialah berdasarkan kepekatan. Yang pertama sekali, darah itu pekat. Itu yang paling kuat. Kemudian yang kedua, darah itu tidak pekat, cairlah. Jadi atas kaedah ni, lagi banyak sifat itu ada pada darah tersebut, maka lagi kuatlah sifat tersebut. Lagi kuatlah darah tersebut. Okey. Kalau main, okey. Tu. Jadi kita jangan kata macam ni. Kalau tuan-tuan tengok hitam tu hit lah. Belum tentu. Tu. Kadang-kadang ada orang mengajar kata hitam ni hit lah. Sebab dia tu warna hit. Loh. Warna hit ada 5. Hitam, merah, perang, kuning, keruh. Tak semestinya hitam tu hit. Kadang-kadang hitam boleh jadi istihadah kerana takmilatut tuhri. Kadang-kadang boleh jadi istihadah kerana tak cukup syarat tamyiz. Walaupun dia busuk sekalipun, walaupun dia itu pekat sekalipun, warna hitam, pekat, busuk, darah tu kuat dah, tapi istihadah. Jadi ulama menetapkan sifat ini ikut tertib supaya nanti perbahasan berkenaan dengan kalau lebih keluar darah itu melampaui 15 hari 15 malam, maka hukum dia apa? Itu nak tengok darah kuat mana tu. Tu. Okey.
Darah hitam ke merah ke macam mana, cukup ke dok syarat tamyiz dan sebagainya. Adapun bawah 15 hari 15 malam, kita dah mengaji dulu, dia busuk ke, dia pekat ke, dia hitam ke, dia keruh ke, dia kuning ke, apa-apalah darah itu, sama ada kena pada perempuan mubtadaah atau mu'tadah, semua haid. Settle lah tu. Kalau itu tak settle lagi, saya tak tahu nak kata apa. Tu. Jadi yang masalah nak kait sifat darah kuat tak kuat ni, bila isunya lebih daripada 15 hari malam keluar darah. Habis tu, itu dari sudut sifat darah. Kemudian dalam kitab-kitab tadi kita sebut tadi, Mughni, Mahalli dengan Nihayah tersebut, kalau ada satu garisan dalam satu tumpuk darah tu, ada satu garisan yang berwarna kuat lebih daripada setumpuk darah itu, maka dikirakan darah garisan tersebut sebagai kiraan dia. Apa maksud dia? Contoh, darah itu berwarna merah, setumpuk pertama, tapi kita tengok ada satu garis halus ya, warna hitam. Automatik darah tersebut kita iktibarkan dia sebagai hitam, bukannya merah. Jadi jangan, kalau tanya soalan ke orang, janganlah macam ni. Merah campur hitam. Kita yang kata merah campur hitam ni, kita kena soal balik. Merah campur hitam ni apa maksud dia? Merah campur hitam dengan makna setiap jam tu ada sejam hitam, sejam merah, sejam hitam, sejam merah ke? Atau macam mana? Ghaliknya mereka akan kata dalam satu darah tu ada hitam, ada merah. Jadi tak payahlah kata merah campur hitam, terus hitam lah. Kalau orang mengaji kata terus hitam, sebab apa? Walaupun sebenang satu garis halus saja tompok yang darah yang lebih kuat warnanya daripada setompok darah itu, maka dihukumkan darah itu kuat berdasarkan garisan darah tu. Contoh, keluar darah warna kuning tapi ada setompok halus warna merah, hukum dia apa? Hukum dia merah, bukan kuning. Gitu. Jangan buat merah campur kuning. Jadi pening pula. Orang pula kena soal. Merah campur kuning apa maksud dia? Merah keluar 2 jam, lepas tu kuning ke? Lepas tu keluar merah balik, keluar kuning balik ke? Macam mana? Jadi memeningkan orang. Tu, okay? Jadi kalau ada satu garisan yang halus, yang warna darahnya lebih kuat daripada setompok darah itu, maka iktibar darah itu ialah berdasarkan garisan warna yang lebih kuat tersebut. Tu dia punya formula dia. Kena ingat lah. Tu, okay? Jangan silap. Habis kata, sambung. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti merah habis. Maka darah yang dhaif itu, darah yang dhaif mana? Merah tadi tu istihadah. Yakni berdasarkan tamyiz lah. Tu, okay? Berdasarkan tamyiz. Kemudian, dan ghayah dia, kata dhaif tu istihadah tu, ghayah dia, kemuncak dia, dan jika lanjut masanya masa dhaif sekalipun, apa sekalipun, yakni dipanggil juga istihadah. Apa lanjut masa ni? Lanjut masa ni disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dan disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu, okey. Tu. Jap. Okey. Lanjut masa. Lanjut masa. Apa lanjut masa? Apa lanjut masa? Dia panggil tamada sinina. Tu. Berlanjutan masa tu bertahun-tahun, hatta bertahun-tahun sekalipun. Contoh apa dia? Contoh ulama buat kita adalah contoh dalam kitab Mughnil Muhtaj pun ada. Dan Nihayatul Muhtaj tu lah kita sebut tadi lah. Iaitu contoh seorang perempuan keluar darah sehari semalam warna hitam. Hari kedua sampai 4 tahun, 5 tahun contohnya, ataupun kita buat royah sampai 100 tahun, merah ya. Tu. Satu hari satu malam hitam, kemudian hari kedua sampai 100 tahun, merah ya. Hukum dia apa? Hukum dia hitam sahaja haid, yang merah 100 tahun semua istihadah. Sebab apa? Sebab la hadda lahu fit tuhri. Tidak ada had yang panjang, tidak ada had tempoh yang paling banyak suci dia, tak ada.
Kita berjanji dah dulu bahawasanya tempoh suci la haddalah, tidak ada had bagi dia. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Ghalib suci ialah berdasarkan ghalib haid dia. Kalau ghalib dia haid dia 8, maka ghalibnya 23 hari suci dan 27 hari suci contohlah. Yang itu kita sebut tu 24 23 hari tu 24 23 bukan 28. 24 ataupun 23 hari suci kalau ghalib, kerana melengkapi bulan tu. Jadi tak ada masalah nak hukumkan istihadah. Sebab tu dia sebut sini, dan jika lanjut masanya sekalipun bertahun-tahun. Tu 5 hari tengok darah hitam, hari ke-6 sampai 100 tahun merah belaka, atau kuning belaka, atau hijau, atau keruh belaka, maka hukum dia hitam sajalah yang haid. Sebab cukup syarat tamyiz yang akan datang sebut dia. Tu jika lanjut masa. Jadi jangan takut. Sebab apa boleh kata 100 tahun tu istihadah tu? Sebab tidak ada hak bagi masa suci. Itu saja elak dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan darah yang qawi itu, nak masuk ciri-ciri darah qawi yang boleh diiktibarkan darah itu boleh tamyiz. Ciri-ciri darah qawi cukup syarat yang boleh dikatakan darah itu tamyiz. Mana ni? Dan darah yang qawi, darah yang kuat itu haid, boleh dihukumkan sebagai haid atas dasar tamyiz dengan syarat. Dengan syarat lah. Apa maksud dengan syarat? Yakni kalau tak memenuhi syarat, tak jadilah darah kuat itu sebagai haid, tak jadi. Dengan syarat jika tiada kurang ia qawi, darah yang kuat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Apa sekurang-kurang haid? Iaitu sehari semalam. Itu disebutkan oleh Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Yakni sekurang-kurang haid itu sehari semalam lah. Itu makruf lah. Cuma kita sebut kitab supaya ada dia panggil tiang dia untuk kita sandar. Tu. Kemudian kata musannif lagi, itu yang pertama, syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang 24 jam. Makna kalau kurang, maka dia bukan mumayyizah. Dia pergi kepada mumayyizah yang faqidatus syarti, yang kembali kepada hukum dia ghair mumayyizah. Okey. Tu yang pertama syarat dia. Kena ingat ni. Yang kedua, dan tiada lampau ia darah qawi itu daripada sebanyak-banyaknya haid. Mana sebanyak-banyak haid? Iaitu 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu disebutkan juga dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj oleh Asy-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dan Asy-Syekh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Okey, itu syarat yang kedua. Makna kalau lebih darah kuat itu daripada 15 hari 15 malam, maka dia pergi kepada hukum ghair mumayyizah, kerana termasuk mumayyizah faqidatus syarti, mumayyizah yang tak cukup syarat tamyiz, kembali kepada hukum ghair mumayyizah. Kemudian kata musannif lagi, dan tiada kurang, itu darah qawi. Habis itu ni nak mari darah dhaif pula. Masih lagi dalam syarat tamyiz. Kena cukup syarat semua ni. Dan tiada kurang yang dhaif itu, darah yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Apa sekurang-kurang suci? Yakni 15 hari 15 malam berturut-turut. Yakni hal keadaan darah yang dhaif itu berturut-turut, yakni 15 hari 15 malam. Jangan kurang darah dhaif itu keluar kurang daripada 15 hari 15 malam, dan kenalah bersambung, kenalah berturut-turut bersambung. Tu okey.
Jadi Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu taala sebut dalam kitab Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata dia darah dhaif itu bersambung muttasil sebanyak 15 hari 15 malam itu. Ini menunjukkan, kata Syekh Syirwani, ini menunjukkan syarat yang keempat bagi tamyiz, iaitu apa? Keluar darah dhaif secara muttasil. Mana yang ketiga? Okey, yang pertama tadi darah qawi. Darah qawi tidak kurang daripada 24 jam. Syarat yang kedua, darah qawi itu tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Darah dhaif, yang syarat yang ketiga, darah dhaif itu keluar tidak kurang daripada masa darah dhaif itu tidak keluarnya darah dhaif itu tak kurang daripada masa sekurang-kurang suci. Tambah satu lagi, hal keadaan berturut-turut. Seolah-olah ada 4. Tu kata Syekh Asy-Syirwani, seolah-olah ada 4 syarat lah kalau nak dikatakan di situ. Okey. Kemudian Syekh Syirwani rahimahullah taala kata, maksud muttasil, maksud darah dhaif itu berturut-turut 15 hari 15 malam keluarnya darah dhaif itu ialah dengan makna berturut-turut tu ialah tidak diselangi dengan darah qawi yang lain. Tu. Waktu dia duk keluar darah tu kena muttasil sebanyak 15 hari 15 malam. Sebab apa kena muttasil sebanyak 15 hari 15 malam? Supaya nanti keluar darah kuat selepas 15 hari 15 malam tu boleh dijadikan 2 darah kuat itu haid belaka. Contoh 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 20 merah. 15 hari tu, 15 hari direct. Lepas tu 21 sampai 26 hitam balik. Maka 2 hitam tu haid, tengah-tengah merah tu istihadah. Sebab apa? Sebab darah yang keluar, darah merah itu, darah yang lemah tu keluar 15 hari 15 malam secara muttasil tanpa dicelahi dengan darah kuat yang lain. Makna kalau dicelahi darah kuat, dia itu ghair mumayyizah. Dia itu termasuk dalam kategori tidak mumayyizah. Dia termasuk dalam kategori mumayyizah yang tak cukup syarat, kembali kepada hukum ghairu mumayyizah. Tu cara cakap paling tepat lah. Habis. Itu kata Imam Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala bila kata berturut-turut, yakni tidak bersambung dengan darah kuat yang lain. Habis. Ni dia bagi contoh. Seperti bahawa adalah darah yang dhaif itu 15 hari. Padahal nyo darah yang dhaif itu berhubung. Tu contohlah nak bagi faham syarat yang keempat, darah dhaif itu muttasil, iaitu apa? Darah lemah itu keluar 15 hari secara berturut-turut, panjang derek lagu tu. Sebab apa lagu tu? Ni kita sebut tadi tu. Supaya dijadikan ia darah yang dhaif itu suci antara 2 haid. Kalau dia keluar 15 hari ke atas darah lemah tu, boleh jadikan dia itu suci lah, sebab sekurang-kurang suci kan 15 hari 15 malam. Kalau keluar lebih 15 hari 15 malam darah yang lemah, antaranya tu darah kuat, maka 2 darah kuat itu boleh dijadikan haid. Tu. Boleh dijadikan sebagai haid. Tu. Mana? Tu. Berhubung supaya dijadikan ia darah yang dhaif itu suci antara 2 haid. Boleh jadikan dia suci antara 2 haid. Tu. Jadi Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj, beliau menukilkan kalam Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Rafi'i yang sebut, kata syarat darah lemah itu 15 hari 15 malam ke atas secara muttasil ialah supaya dapat menjadikan darah dhaif itu yang keluar 15 hari direct tu sebagai waktu sucinya, dan darah kuat yang datang selepas itu ialah haid yang baharu. Gitu lah. Macam kita buat jadi.
1 sampai 5 hitam. 6 sampai 20 merah. 21 sampai 26 hitam semula. Jadi hitam-hitam dua-dua tu semua haid. Sebab apa? Cukup syarat berlaku. Dari sudut darah yang qawi, darah hitam itu keluar lebih 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian darah lemah pula keluar secara muttasil dan berturut-turut, maka cukuplah syarat tamyiz. Jadilah dua-dua darah kuat itu sebagai haid. Okey, habis. Jadi Imam Rafi'i kata dua darah kuat itu boleh dihukumkan haid hanya kalau darah lemah itu keluar 15 hari 15 malam. Makna kalau keluar kurang sikit daripada 15 hari 15 malam. Contoh dia 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 19 merah. Tak cukup sehari lagi, tiba-tiba hari yang ke-20 hitam semula. Maka tak cukup syarat tamyiz. Bila tak cukup syarat tamyiz, dia masuk dalam kategori ghairu mumayyizah. Bila masuk pada kategori ghairu mumayyizah, atas pandangan mu'tamad, mubtada'ah itu sehari semalam sahaja haid, selebihnya istihadah. Mu'tadah, orang yang beradat haid pula, kembali kepada adat sebelumnya, berapa hari haid dan sucinya. Tu okey. Qadar haid dan qadar sucinya. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis tu. Antara dua haid. Kemudian dia buat ta'mim, sama ada terdahulu darah yang qawi itu atas yang dhaif. Tu. Nak kata dia buat ta'mim apa ni? Ta'mim bagi kata darah qawi itu sebagai haid, darah lemah itu sebagai istihadah. Mana keadaan dia? Ta'mim, yakni umum. Sama ada terdahulu darah yang qawi itu atas yang dhaif. Apa terdahulu? Yakni darah qawi, darah kuat itu mari dulu. Dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ar-Ramli As-Saghir sebut. Dan dalam Kanzur Raghibin ala Minhajit Talibin, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala sebut contoh terdahulu qawi atas dhaif. Dia bagi contoh hari pertama sampai hari kelima keluar darah hitam, hari ke-6 sampai 30 contoh, ataupun 40 ke atau 20 ke merah, contohlah. Tu merah. Maka haid dia mana? Haid dia ialah hitam. Terdahulu keluar daripada qawi, daripada dhaif. Ya. Lepas tu haid dia hitam lah. Tu satu contoh. Tu ta'mim dia yang pertama. Yang kedua, atau terkemudian. Atau terkemudian, yakni atau terkemudian darah yang qawi itu atas yang dhaif. Itu kalau kita takdir. Sebab apa hazaf? Min hadfi tsani lidilalatil awal. Tu kaedah dia. Hazah yang kedua kerana telah menunjukkan yang pertama. Yang pertama tadi dah sebut dah, terdahulu darah yang qawi itu atas yang dhaif, kemudian atau terkemudian. Gitu ya. Apa terkemudian? Yakni terkemudian darah yang qawi itu atas yang dhaif. Apa maksud dia? Iaitu darah yang dhaif keluar dulu, kemudian disusuli darah yang qawi, darah yang kuat. Kitab yang sama Nihayah dengan Mahalli tadi buat contoh. Contohnya hari pertama sampai hari ke-15 mari datang warna merah. Kemudian hari yang ke-16 sampai 30 mari darah warna hitam. Tu okey, warna hitam. Maka mana haid dia? Terdahulu keluar darah lemah keluar dulu ni. Dia tak tertakluk pada warna, boleh je warna kuning. Okey, 1 sampai 15 warna kuning. 16 sampai 30 warna merah. Boleh tak? Boleh lah. Ni kita bagi contoh hitam kuning ya, hitam merah je. Jadi hari pertama sampai hari ke-15 merah. Hari ke-16 sampai hari ke-30 hitam. Mana haid dia? Haid dia hitam. 1 sampai 15 itu bukan haid istihadah. Itu dari sudut kita jawab secara teori. Kalau secara praktikal, hari pertama keluar warna merah tu
dia kena wajib tinggal sembahyang, wajib tinggal puasa, tak boleh jimuk dan sebagainya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-15 keluar dia tak sembahyang lagi. Memang sebab dihukumkan zahirnya haid. Hari ke-16 tiba-tiba keluar warna hitam. Kena mandi ke? Tak boleh mandi. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawasanya hitam hari ni hari yang ke-16 ni baru haid. 15 hari yang sebelum ni bukan haid, istihadah belaka. Nanti dia perlu qada semula hari pertama sampai hari ke-15 sembahyangnya dan puasanya. Dah berdosa tak dosa. Sebab apa? Sebab zon dia hukum haid, rupanya bukan haid. Itu secara praktikal. Nanti kita buat contengan whiteboard tu, kita akan jawab secara praktikal lah, senang. Jawab secara praktikal ni sebab orang perempuan ni nak tahu bila nak mandi. Bukan nak kena tunggu darah tu keluar. Ada orang tunggu sampai setahun darah keluar. Astaghfirullahaladzim. Hari pertama sampai setahun keluar darah tak berhenti-berhenti. Dia pun setahun lah tak sembahyang. Astaghfirullahaladzim. Tu jahil. Wal'iyadzubillah tu. Jadi kena tahu bila nak mandi tu. Dia mengaji bab haid ni bukan nak tahu haid yang mana saja. Dia nak tahu juga aku wajib mandi bila, aku sembahyang wajib bila, aku puasa wajib bila. Tu takut hari yang kita rasa keluar darah itu haid, rupanya istihadah. Patutnya kita kena mandi dah, kita kena sembahyang dah. Kena ikut kaedah-kaedah istihadah tu lah, sempal apa benda semua tu kalau keluar darah tu. Itu bahaya orang perempuan. Tu yang kedua. Atau jatuh, bukan jatuh bergolek, jatuh ni berlaku, yakni berlaku darah qawi itu pada pertengahan darah, yakni antara dhaif. Mana contoh dia? Ambil kitab hak tadi tu, Nihayah dengan Mahalli, dia bagi contoh tengah-tengah qawi, maknanya yang pertama dhaif, kemudian qawi, kemudian dhaif semula. Duduk tengah-tengah. Contoh 5 hari merah. Contoh 5 hari merah keluar. Kemudian 5 hari seterusnya hitam. Kemudian hari seterusnya keluar warna merah berterusan. Tak ikut-ikutlah. 20 hari lagi ke, 30 hari lagi ke, merah belaka. 5 hari merah, 5 hari hitam, 20 hari merah. Contoh 20 hari merah. Maka haid dia yang mana? Okey, dalam masalah ini disebutkan dia sebagai khilaf ulama. Dalam bab darah qawi itu berada di tengah-tengah antara dua darah dhaif. Ini ada khilaf. Pandangan asah disebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Pandangan asah ialah 5 hari hitam sahaja haid. 5 hari hitam sahaja haid. Makna apa? Makna 5 hari yang pertama merah dan 20 hari kemudiannya merah itu hukum dia istihadah. Itu jawab cara teori. Jawab secara teori. Kalau jawab secara praktikal, hari pertama sampai hari kelima keluar darah merah, wajib mandi, wajib sembahyang lah? Tak wajib sembahyang, wajib berhenti sembahyang. Hari ke-6 tiba-tiba keluar warna hitam, kena sembahyang lah? Tak wajib lagi, sebab masih dalam mumkinul haid, masih dalam tempoh 15 hari 15 malam. Hitam sampai hari ke-10. Hari ke-11 merah semula, kena mandi ke? Tak payah, sebab masih mumkinul haid, masih 15 hari 15 malam. 12, 13, 14, 15 masih lagi haid. Hari ke-16 keluar merah lagi. Baru dia tahu. Hari yang ke-16 bila keluar merah baru dia tahu 1 sampai 5 tu bukan haid, istihadah. Dan 11 sampai sekarang ni istihadah, bukan haid. Haidnya pada hari ke-6 sampai 10 sahaja. Maka wajib dia mandi pada hari yang ke-16 dan wajib dia qada sembahyang 1 sampai 5 dan 11 sampai sekarang dia tak sembahyang tu, dan puasanya sekali. Esok keluar warna merah lagi, lusa tulat merah. Lantak dah, tu istihadah dia dah faham dah. Tak payah nak kena tunggu kukuk haid. Bukan tak ada kukuk haid, tak ada. Dah jelas dah itu haid. Dah jelas dah hitam tu haid. Itu secara teori. Secara praktikal. Bila nak mandi? Iaitu pada hari ke-16. Hari ke-16 tu dia dah tahu dah. Hitam tu haid rupanya, merah tu tak haid. Itu kena qada balik lah.
dah dosa ke tak dosa, wajib qada segera ke tak wajib qada segera kerana uzur syar'i. Tu okey. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia panggil istilah dalam kitab tu fihi wajhun. Dalam kitab fiqh, kalau kata fihi wajhun, padanya ada satu wajah. Kalau terjemahnya ada satu pandangan lah. Jadi kalau kata fihi wajhun, wajhun tu, wajah tu bukan sekadar pandangan biasa dak. Pandangan daripada ashabus Syafi'iyah. Pandangan ashab Asy-Syafi'iyah dia panggil wajhun. Dia ada wajhun aujah. Pernah dengar istilah tu? Aujah. Bila kata fi huwa aujah. Apa maksud huwa aujah? Huwa aujah dengan makna bahwasanya pandangan ini ialah pandangan yang paling ke depan sekali dalam kategori pandangan ashab. Yang paling diutamakan sekali dalam kategori pandangan ashab. Maknanya bila ada aujah ada wajhun. Dia itu lebih aujah. Dia terlebih, orang panggil lebih diutamakan daripada kalangan ashab Syafi'iyah. Gitu. Dia bukannya wajhun saja. Padanya satu wajah. Wajah apa? Wajah muka. Pandangan, kan? Memang pandangan, tapi dia itu pandangan ashab Syafi'iyah. Ni pandangan yang kedua ni dia panggil pandangan ashab Syafi'iyah. Ada satu lagi tapi dhaif, iaitu bila kita kata tadi 5 hari merah, 5 hari hitam, kemudian 20 hari merah balik, maka merah yang pertama 5 hari, hitam yang pertama 5 hari, 10 hari itu haid. Darah yang keluar selepas 20 hari merah tu istihadah. Tu satu pandangan, tapi ni pandangan tak mu'tamad lah. Tu dia panggil fihi wajhun. Fihi wajhun. Pada masalah darah tengah-tengah kuat dicelahi di tengah-tengah antara dua darah lemah. Okey. Kemudian cukup syarat lah darah hitam tu tidak melebihi 15 hari 15 malam, dan darah hitam itu keluar lebih daripada 24 jam, maka tamyiz lah. Okey, tamyiz di sini pada pandangan mu'tamad kuat sahaja yang haid. Pada pandangan fihi wajhun, satu wajah itu 5 hari pertama darah kuat, darah merah, darah lemah itu gabung dengan darah kuat jadikan dia haid. Sebab apa? 10 hari haid tu sebab apa? Sebab dia itu bila digabungkan darah merah yang pertama ataupun darah kuat lemah yang pertama digabungkan dengan darah kuat, dia tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka mumkinul jam'i, boleh untuk dijamakkan, dihimpunkan, maka 10 hari itu haid. Atas pandangan fihi wajhun. Atas pandangan mu'tamad 5 hari sahaja haid, iaitu pada warna hitam ataupun warna kuat sahaja, ataupun darah kuat sahaja. Tu. Okey. Kemudian kitab Nihayah itu dia buat muqabil. Dia buat muqabil lah. Dia kata kalau seseorang itu, seorang perempuan tu, dia nampak sehari semalam darah hitam, kemudian seterusnya 2 hari 2 malam merah, begitulah berterusan. Apa berterusan? 1 hari pada hari pertama warna hitam, 2 hari selepasnya merah, kemudian hari yang selepasnya sehari hitam, kemudian 2 hari selepasnya merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, melebihi 15 hari 15 malam. Duk macam tu seumur 20 hari ke 25 hari ke, lebih daripada 15 hari 15 malam. Mana keadaannya? Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga merah, hari keempat hitam, hari kelima merah, hari keenam merah, hitam, merah, 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 merah, hitam. Lebih tu 15 hari. Maka tak cukup syarat tamyiz di situ. Tu tak cukup syarat tamyiz di mana tu? Tak cukup syarat tamyiz dari sudut tidak berhubungnya 15 hari 15 malam darah yang lemah. Kan syarat darah yang lemah, darah yang dhaif itu keluar 15 hari 15 malam muttasil. Apa muttasil? Yakni tidak dicelahi dengan darah mana? Darah kuat. Tak dicelahi oleh darah kuat. Tu. Ni dicelahi darah kuat tu.
Dua, lepas tu hitam balik. Dua, hitam balik. Dua, hitam balik. Maka dia panggil itu mumayyizah yang faqidatus syarti. Dia itu mumayyizah tapi tak cukup syarat. Bila mumayyizah tak cukup syarat, kembali kepada hukum ghairu mumayyizah. Tu. Okey. Begitu jugalah kalau seorang perempuan tu nampak sehari semalam hari pertama hitam. Kemudian hari kedua merah, hitam, 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 merah, lebih daripada 15 hari malam, maka dia juga ghair mumayyizah. Sebab apa? Macam tadi ya. Darah dhaif itu dicelahi dengan darah kuat yang tidak mutasil selama 15 hari 15 malam. Okey. Habis. Pergi pada kitab pula. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, terdahulu darah yang qawi. Okey, atau pertengahan. Okey, habis tu. Okey. Gitulah juga dalam hasyiah Syekh Ahmad Amirah rahimahullahu ta'ala sebut dalam hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin ala Tuhfatil ala Minhajit Talibin, dia sebut kalau seorang perempuan tu lihat darah separuh hari sahaja, 12 jam, lepas tu berhenti, adakah haid? Tak haid lah. Itu ya, mudah ya tu. Itu dalam bab haid lah, cuma disebut sinilah, kita pun sebutlah. Tu. Okey, habis. Kemudian kata musannif, maka jika tiada diperoleh satu syarat yang tersebut itu, mana 4 syarat tadi tu? Seperti mana? Dia nak buat masalah ni. Seperti bahawa kurang darah yang qawi itu, darah yang kuat itu sekurang-kurang haid. Pertama, tak cukup syarat Mana? Darah kuat tak cukup 24 jam. Syekh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia buat contoh satu-satu masalah ni. Masalah yang pertama, darah kuat tak cukup 24 jam. Mana contoh dia? Contoh apa dia? Contoh hari pertama selama 12 jam ataupun kurang daripada 24 jam lah, 18 jam ke, 16 jam ke, 23 jam ke, 20 jam ke, darah hitam. Selepas daripada tu darah merah keluar berterusan lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka hukum dia mana haid? Hukum dia tidak ada haid pada darah tamis itu. Tak ada. Sebab apa? Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maka bertukar kepada ghair mumayyizah. Bila ghair mumayyizah, kalau mubtadaah sehari semalam atas pandangan mu'tamad, kalau mu'tadah itu kembali kepada adat. Lagi sekali, kalau hari pertama tu dia lihat darah yang kuat 12 jam atau 13 jam atau 14 jam, yang kurang sehari semalam lah. Kemudian selepas pada tu keluar merah berterusan, keluar warna lemah berterusan lebih daripada 15 malam. Okey, apa hukum dia? Hukum dia ghair mumayyizah sebab tak cukup syarat tamyiz. Darah qawi itu cukup 24 jam. Tak cukup lah tu. Tak ada lah tu. Darah qawi di sini tidak cukup 24 jam, bahkan kurang 12 jam ke 13 jam, maka kembali kepada ghair mumayyizah, dia punya hukum dia. Tu tak cukup syarat qawi yang pertama. Atau lampau ia qawi itu daripada sebanyak-banyaknya tempoh haid. Contoh Syirwani bagi. Contoh dia mana? Iaitu kita buat darah kuat lebih daripada 15 hari. Contoh apa? Contoh darah kuat sama ada keluar dahulu ke, keluar kemudian ke, keluar tengah-tengah antara darah dhaif ke. Buat contoh, ambil tiga tadi tu, sawaun kana taqaddama atau ta'akhkhara atau tawassata. Okey, ambil taqaddama. Taqaddama darah kuat terdahulu. Okey, hari pertama sampai hari ke-17 hitam. Hari ke-18 sampai hari ke-28 merah. Hukum dia apa? Ghair mumayyizah.
Sebab apa? Sebab darah hitam, darah kuat keluar melebihi 15 hari 15 malam. Settle lah. Tu. Tu ya. Itu taqaddama. Buat pula ta'akhara. Darah lemah keluar dulu. Darah lemah keluar, contoh darah kuning keluar hari pertama sampai hari ke-12. Hari ke-13 sampai hari ke-13 sampai hari ke-50 hitam belaka. Mana haid dia? Haid dia hitam ke? Tak. Ghair mumaizah. Sebab apa? Sebab darah hitam itu melampaui 15 hari 15 malam keluar dia. Itu ta'akhara. Buat pula tawassata. Darah lemah keluar. Mana? Contoh darah hitam, darah merah keluar hari pertama sampai hari ke-10. Hari ke-11 sampai hari ke-40 keluar warna hitam. Hari 41 sampai hari 50 keluar warna merah balik. Hukum dia apa? Semuanya itu daripada hari pertama sampai hari ke-50 ghair mumaizah. Kembali kepada adat. Kalau mu'tadah sehari semalam. Kalau mubtadah, ayo. Tu. Buat sendiri. Senang. Tu syarat yang kedua tak mencukupi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ni syarat yang ketiga pula tak cukup, atau kurang yang dhaif, kurang darah yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Sebenarnya kurang darah yang dhaif itu sekurang-kurang suci. Mana? 15 hari 15 malam. Tak cukup 15 hari 15 malam. Contoh dalam Syirwani. Contoh dia keluar darah hitam 5 hari hitam. 5 hari hitam. 5 hari hitam. 5 hari hitam. Kemudian selepas hitam tu keluar darah merah selama 14 hari. Atau 12 hari. Atau 13 hari. Ikut lah. Tu okey, 14 hari atau 13 hari. 5 hari hitam. Kemudian 13 hari merah. Kemudian selepas pada tu 5 hari hitam semula. Maka apa hukum dia? Hukum dia ghair mumaizah. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat darah merah itu. Tak cukup syarat darah merah itu kenalah dia itu apa tu? Darah lemah tadi tu dia kurang keluar daripada sekurang-kurang suci. Okey, dia keluar darah itu pada waktu sekurang-kurang, pada waktu yang tidak menepati sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Dia keluar kurang pada tu. Maka dia itu bukan mumaizah, bahkan faqidatu syarti, maka dia tukar hukum dia kepada ghair mumaizah. Tu okey. Tu syarat yang ketiga, luput syarat yang ketiga. Kemudian kata musannif lagi, mana dia? Atau kurang yang dhaif daripada sekurang-kurang suci habis. Atau tiada berturut-turut ia darah yang dhaif itu. Mana? Macam tadi tu lah. Sehari hitam, 2 hari merah, sehari hitam, 2 hari merah, sehari hitam, 2 hari merah, sampai lebih 15 hari 15 malam, maka dia itu ghair mumaizah. Dia baru bagi contoh. Kita baca lah contoh ni. Seperti dilihat nyonya perempuan itu darah sehari hitam dan sehari merah hingga berkekalan. Ni contoh bagi kata berturut-turut tu. Seperti dilihat nyonya perempuan darah sehari hitam dan sehari merah hingga berkekalan. Apa hingga berkekalan? Yakni lebih daripada 15 hari 15 malam. Berlaku begitu. Sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sampai berkekalan. Maka dia ghair mumaizah. Tu. Seperti demikian itu darah hitam atau merah itu. Apa? Sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah tu gitulah sampai lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka tafriqnya bila kata gitu, perempuan yang sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah yang berkekalan tu ketiadaan syarat tamyiz. Tak cukup syarat tamyiz lah. Arti tamyiz itu membezakan. Tahulah tamyiz tu membezakan.
lagi akan datang hukumnya, hukum orang yang ghair mumayyizah ni. Cuma kita sebut siap lah, iaitu kalau mu bertadaah baru datang haid, mu'tamad sehari semalam, walaupun ada khilaf yang nanti kita akan sebut. Kalau mu'tadah, dia itu kembali kepada adat dia. Itulah hukum yang akan datang tu. Bersalahan, berbeza dengan barang yang jikalau melihat ia perempuan itu akan darah hitam sehari semalam, kemudian maka dilihatnya perempuan itu darah merah berkekalan. Ni kita sebut dah tadi, hingga beberapa tahun yang banyak. Sehari semalam hitam, atau hari kedua sampai 100 tahun merah belaka, satu sifat belaka merah belaka. Maka hukum dia sehari semalam tu haid, 100 tahun merah tu istihadah belaka. Tu. Maka bahawasanya dhamirul hali wasya'an yang dhaif sekaliannya, yang dhaif tu yang beberapa tahun tu suci. Sebab apa suci? Kerana bahawasanya dhamirul hali wasya'an, sebanyak-banyak suci tiada hingga baginya, bagi sebanyak-banyak suci tak ada had, tiada hingga. Bukannya 20 hari 30 hari tak. Kalau sekurang-kurang suci ada 15 hari 15 malam. Habis titik tu. Tu okey. Kemudian kata musannif, bermula syarat yang ketiga itu tu syarat yang ketiga mana, iaitu darah yang dhaif itu keluar berterusan 15 hari 15 malam. Keluar darah dhaif itu 15 hari 15 malam, itu syarat ketiga. Itu tempat syarat ketiga tu jika berkekalan. Apa berkekalan? Yakni tak berhenti darah itu, darah yang dhaif tu. Itu jika berkekalan darah itu, yakni berkekalan darah itu, berkekalan darah yang dhaif itu tak berhenti-henti. Adapun jika ada yakni 15 hari itu berkekalan, keluar berterusan darah dhaif itu. Tu maksud dia. Muqabil dia, adapun jika ada ia darah yang dhaif itu putus. Apa putus? Yakni tak cukup 15 hari 15 malam. Tak cukup 15 hari 15 malam. Seperti dilihatnya perempuan itu 10 hari darah hitam dan 10 hari darah merah, dan putus ia darah itu. 10 hari hitam, 10 hari merah. 10 hari hitam cukuplah syarat tamyiz dari sudut qawi tu, iaitu keluar lebih sehari semalam dan tak lebih 15 hari 15 malam. Dari sudut dhaif tu, dari sudut dhaif kita asalnya pada syaratnya kenalah dia itu muttasil 15 hari. Muttasil tanpa dicelahi darah-darah kuat. Tapi ini sekarang ni dia terputus. Tu. Dia apa? Terputus 10 hari, tak cukup 15 hari. Lagu mana? Maka hendaklah perempuan itu mengamalkan tamiznya. Tamiz perempuan itu juga kena amal tamiz juga. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia sebut ini masalah yang dimaafkan. Ini masalah yang diistisnakan daripada syarat tu. Tu. Sebab yang kita bagi syarat yang kata syarat darah yang dhaif itu keluar 15 hari secara muttasil tu, itu kerana nak jadikan darah yang pertama kuat dengan darah yang kedua kuat itu sebagai haid yang baru. Dua tu haid. Ni masalah bukan ni masalah bukannya darah lemah itu berada di antara dua darah kuat tak. Dia itu dua ya, iaitu darah kuat kemudian darah lemah. Dia tidak ada darah kuat selepas dia, tak ada. Tak ada. Tu ini darah kuat, lepas tu lemah, lepas tu berhenti, tak ada lah. Maka ini dimaafkan, diistisnakan daripada syarat tu. Kerana syarat tu yang kata 15 hari muttasil itu sebab nak jadikan dia itu masa suci antara dua darah kuat yang sedang keluar. Maka dua-dua tu akan jadi haid. Tengah-tengah merah tu ataupun yang lemah tu jadi suci sebab cukup 15 hari 15 malam. Kalau tak cukup, ghair mumayyizah semuanya. Tapi ni sekarang ni masalah darah kuat keluar dulu, kemudian darah lemah. Tu. Kau ni dimaafkan, diistisnakan lah. Maka kena perempuan itu mengamalkan tamiznya. Mana? Iaitu darah hitam tu haid, darah merah yang keluar 10 hari itu istihadah.
maka adalah haidnya. Haid perempuan itu 10 hari darah hitam jua. Dan jika kurang yang dhaif itu, darah merah itulah daripada 15 hari sekalipun. Nah, walaupun kurang 15 hari, tapi dalam masalah ni guna juga tamis sebagai hukum haid. Dia panggil masalah diistisnakan. Okey. Sebab itu kalau membaca kitab Maulana Mansur hafizahullah taala, dia akan sebut darah lemah itu sama ada istimrar ataupun tidak. Tu sama ada istimrar ataupun tidak. Apa istimrar? Iaitu 15 hari 15 malam ke atas, untuk jadikan dia suci antara dua haid lah, dua haid yang darah kuat tu. Ataupun tidak istimrar, iaitu apa ni masalah ni, tidak istimrar, iaitu darah merah, darah lemah tu tidak cukup 15 hari 15 malam dan ke atas, bahkan terputus sebelum mencapai 15 hari 15 malam, maka tetap mengamalkan tamisnya, iaitu darah kuat itu haid. Wallahu a'lam. Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Masalah ataupun syarat lah ini. Ini syarat. Esok kita tak baca kitab. Masalah yang kita sebut tadi, esok akan bahas 2 warna dan akan bahas 3 warna yang di tengah-tengahnya darah kuat, 2 darah lemah, dan 1 darah kuat tengah-tengah, 2 darah kuat antara 2 tu yang sama warna. Ni tak pi kepada warna yang lain-lain lagi tak, warna yang sama, ditengahi antara 2 warna yang sama. Macam mana? Dia tubik 13 masalah. Esok bahas itu sahaja. Jadi tak baca kitab lah esok tu. Esok kita melukis melukis di kertas kita masalah pertama sikit-sikit. Tu itulah yang mampunya. Dia kena faham syarat tamis tu. Itu penting. Itu penting kali. Tu kena ni. Sebab tu ngaji tak cukup hak ni ya. Walaupun ni kita dah detail dah. Tapi kena ngaji lagi lah. Ngaji yang guling pula. Mungkin ada yang tak disebut dalam pengajian kita, sebab kita hanya rujuk syuruh minhaj sahaja. Okey. Tu. Okey, faham faham tak apalah. Jelas lah kau tu. Okey. Jelas lah kau. Mudah. Jadi yang tadi tu ialah masalah darah kuat yang sama warna lah. Darah kuat yang sama warna. Sebab tu dia hitam, merah, hitam. Tu. Hitam, merah, hitam. Merah, hitam, merah. Tu sama warna, dua-dua celah-celah tu. Adapun kalau tak sama warna, nanti akan datang. Tu nanti. Dia masalah lain pula. Ni masalah sama tu. Esok kita bahas itu saja. Okey. Apa yang mampu sajalah. Kok kalau terlepas tu, gila mengaji dengan orang lain pula. Okey. Wallahu ta'ala alam. Jumpa pula pada esok malam insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ni kalau laki faham ni, kita tak apa, laki ni memang boleh faham. Takut perempuan tak boleh faham. Kalau perempuan tak boleh faham, kabarlah apa yang tak faham tu. Susah malu-malu. Jadilah wanita kaum Ansar yang tidak malu tanyalah. Okey. Yang ni penting untuk perempuan ni, untuk laki ni tak apa sangat. Untuk laki dia ambil tahu sebagai jadi untuk laki je. Okey. Dia tak mengalami benda tersebut, kepayahan nak keluar darah dia tak mengalami. Dia hanya tahu hukum sebab nanti nak jadi tok laki orang, nak mengajar orang pula dan sebagainya. Yang penting yang perempuan kena faham lah. Sebab perempuan ni dia mutahayyirah lain sikit. Mutahayyirah lain sikit. Lagi satu, dalam grup kita, grup FB tu ada soal jawab lah. Okey. Pakat-pakat kru baca lah. Okey. Soal jawab pelbagai macam-macam lah, bukan masalah hit ya. Macam-macam orang tanya kita jawab lah. Baca lah tu.
Setiap hari mesti ada orang tanya. Tu baca lah tu, insya-Allah. Okay. Baca-baca kau ada salah apa ke, boleh bagi tahu. Tu. Jangan tak baca pula. Okey. Semua tu dan grup FB tu akan kekal lah. Walaupun dah habis benda ni, akan kekal lah. Kita akan push soal jawab tu. Selagi orang tanya tu. Okey. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.